Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala dan hai adik-adik. Adik-adik apa khabar? Sihat? Diharapkan adik-adik berada dalam keadaan sihat walafiat. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri. Nama Ustazah Nur Fatihah binti Ibrahim. Kamu semua boleh panggil Ustazah Fatihah ya. Untuk video kali ini, Ustazah akan menerangkan berkaitan tajuk Nun Sakinah dan Tanwin. Adik-adik tahu tak apa itu Nun Sakinah dan Tanwin? Apa itu Nun Sakinah ya? Nun sakinah ialah nun sukun yang tidak berbaris atau lebih dikenali sebagai nun mati. Rupa atau tulisan bagi nun sakinah ini ialah seperti berikut. Seterusnya, apa pula tanwin ya? Tanwin pula ialah baris dua sama ada baris dua di atas fathatan, baris dua di bawah kasratan atau baris dua di hadapan dhammatan. Rupa dan tulisan bagi tanwin ini adalah seperti berikut. Terdapat 4 hukum dalam nun sakinah dan tanwin. Yang pertama, idgham. Idgham terbahagi kepada dua, iaitu idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Hukum yang kedua pula ialah izhar halqi. Yang ketiga ialah iqlab dan yang keempat ialah ikhfa hakiki. Adik-adik mesti nak tahu lebih lanjut kan berkenaan hukum-hukum ini. Mari sini Ustazah terangkan dengan lebih lanjut. Hukum yang pertama yang akan Ustazah terangkan ialah berkenaan izhar halqi. Izhar halqi bermaksud melafazkan nun sakinah dengan jelas tanpa dengung. Terdapat 6 huruf izhar halqi, iaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha dan kha. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu 6 huruf ini, maka ia dibaca secara jelas tanpa dengung. Sebagai contoh, Innallaha alimun khabir. Alimun khabir tidak dibaca secara dengung, akan tetapi dibaca secara jelas dan nyata. Seterusnya, kita masuk pula kepada hukum yang kedua, iaitu idgham. Idgham bermaksud menggabungkan suara huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris. Idgham terbahagi kepada dua, iaitu idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Ustazah akan terangkan satu persatu bermula dengan idgham ma'al gunnah. Terdapat 4 huruf bagi idgham ma'al gunnah, iaitu ya, nun, mim dan juga waw. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu huruf-huruf ini, maka ia perlulah digabungkan bacaan nun itu ke dalam huruf selepasnya, kemudian didengungkan. Contoh bacaan min waraihi jahannam, min wara. Digabungkan bacaan nun itu ke dalam huruf selepasnya. Seterusnya, kita masuk pula kepada idgham bila gunnah. Terdapat 2 huruf dalam idgham bila gunnah, iaitu lam dan ra. Cara membaca idgham bila gunnah ialah
dengan menggabungkan suara nun ke dalam huruf selepasnya tanpa didengungkan. Contoh bacaan, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ. فَمَنْ لَمْ dibaca secara menggabungkan suara nun ke dalam huruf selepasnya tanpa didengungkan. Kita beralih pula kepada hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga ialah iqlab. Iqlab bererti menukarkan sebutan nun sakinah atau tanwin kepada mim dengan menjaga ikhfa dan dengung. Huruf bagi iqlab hanyalah satu, iaitu ba. Apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf iqlab iaitu ba, maka hendaklah ditukarkan sebutan nun kepada suara mim secara ikhfa berserta dengung. Sebagai contoh, dengar baik-baik ya. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ. Hukum yang terakhir ialah ikhfa hakiki. Terdapat 15 huruf ikhfa hakiki iaitu ta, sa, jim, da, za, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qa dan juga kaf. Ikhfa adalah sebutan pertengahan di antara izhar dan juga idgham, iaitu menyamarkan sebutan nun. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu 15 huruf ikhfa, maka hendaklah didengungkan nun tanpa menzahirkannya atau menggabungkannya dengan huruf selepasnya. Contoh bacaan, يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث. Itu sahaja penerangan Ustazah untuk hari ini. Ustazah harap agar kamu semua dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan kamu ya.